Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1, hari ini kita akan belajar tentang ayat penyata. Kita masih lagi di unit 15, sikap yang baik, tajuk bersopan santun. Objektif pembelajaran hari ini ialah murid dapat membina ayat penyata berdasarkan gambar dan frasa. Kamu diminta bersedia dengan buku teks muka surat 93 dan buku aktiviti jilid 2 muka surat 19 dan 20. Apakah maksud ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu atau memberikan keterangan tentang sesuatu perkara. Dan ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah ataupun tanda titik. Lihat contoh ayat penyata, lihat gambar dan ayatnya kanak-kanak itu sedang bermain. Yang kedua, Alma pandai bermain piano. Okey, lihat pada akhir ayat ni dia ada tanda noktah. Inilah ayat penyata. Seterusnya, emak sedang memasak. Seterusnya, lihat buku teks muka surat 93, aktivitinya membina ayat penyata yang betul berdasarkan gambar. Tajuk bersopan santun. Okey, kita lihat gambar yang pertama. Okey, ini ada gambar dua orang budak lelaki dan ada penyataannya duduk bersila. Jadi, ayat penyata jagu duduk bersila dengan sopannya. Okey, gambar yang kedua, menutup hidung dan mulut. Normi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Okey, seterusnya, menutup mulut. Ayatnya, Amin menutup mulut semasa menguap. Okey, gambar yang seterusnya. Gambar ni kita kena bina ayat penyata. Pernyataannya, sila beratur. Sila beratur ni merupakan kata perintah. Jadi, apa ayat penyata yang sesuai untuk kita bina berdasarkan pernyataan dan gambar. Okey, gambar ni murid sedang beratur untuk membeli makanan di kantin. Jadi, ayatnya, murid-murid beratur semasa membeli makanan di kantin. Okey, di hujung ayat penyata mesti ada ni tanda noktah ataupun titik. Okey, seterusnya, lihat ada dua orang budak lelaki dan penyataannya sedang berjabat tangan. Okey, jadi ayat yang sesuai ialah Jagu dan Yusuf berjabat tangan. Itu merupakan contoh yang cikgu bagi untuk ayat penyata. Kamu boleh buat mengikut idea sendiri. Okey, jadi berdasarkan gambar dan penyataan ni mudahlah untuk kita bina ayat penyata. Untuk latihan hari ini, lihat buku aktiviti jilid 2, muka surat 19. Aktivitinya, susun perkataan untuk membina ayat penyata. Di sini ada 5 gambar dan ada perkataan yang perlu kamu susun untuk membina ayat penyata. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama, ini situasi di pejabat pos. Sebab kat sini ada tulis pejabat pos. Okey, contoh ayatnya, Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Okey, kita lihat gambar yang kedua, ada perkataan pelanggan, giliran, para, menunggu. Untuk memudahkan kamu membina ayat, perkataan yang mula-mula sekali kamu perlu lihat perkataan yang ada huruf besar. Ni, P
P ni merupakan huruf besar, para. Jadi, dia perlulah diletakkan pada awal ayat. Okey. Jadi, para ni yang pertama. Okey, kemudian, pelanggan. Menunggu giliran. Jadi, kamu boleh bina ayat penyata para pelanggan menunggu giliran. Di hujung ayat mesti ada tanda noktah ataupun titik. Dan di awal ayat mestilah bermula dengan huruf besar. Sekali lagi cikgu nak ingatkan, pastikan kedudukan huruf ditulis dengan betul. Okay, contohnya huruf P besar dan P kecil. Okay, P besar mestilah di atas garisan. P kecil ekornya mestilah di bawah garisan. Dan huruf G. Huruf G mesti ditulis dengan betul. Ekornya di bawah garisan. Okey, boleh? Okey, kita lihat gambar yang ketiga. Okey, ni gambar yang ketiga. Dia ada perkataan bising tidak berbuat nizam. Jadi, kita lihat yang mana yang pertama. Nizam tidak berbuat bising. Jadi, ayat penyatanya Nizam tidak berbuat bising. Okay, seterusnya, lihat gambar yang seterusnya. Ada perkataan buku di membaca dia kerusi. Jadi, perkataan yang mula-mula sekali kita perlu tulis adalah perkataan dia. Sebab apa? Dia ni, di ni huruf besar. Jadi, dia mesti berada pada awal ayat. Okay, dia membaca buku di kerusi. Okey. Seterusnya, lihat gambar yang terakhir ni. Gambar mereka sedang berada di kaunter. Jadi, perkataan yang mula-mula sekali kita perlu letak adalah, kat sini ada dua yang ada bermula dengan huruf besar. Satu Nizam, satu Ayah. Okey, Nizam ni merupakan kata nama khas, nama orang. Jadi, dia mesti huruf besar. Jadi, dekat sini, yang sesuai kita letak adalah Ayah. Okey, Ayah Nizam. Membayar bil di kaunter. Okey, di hujung ayat jangan lupa mesti ada tanda noktah ataupun titik. Okey, jadi kamu kena tulis dengan betul dan kemas. Seterusnya, untuk latihan yang kedua, lihat buku aktiviti jilid 2, muka surat 20. Aktivitinya, tulis ayat penyata berdasarkan gambar. Ada gambar dan kamu kena tulis ayat penyata. Bagaimana kamu nak cerita? Cerita apa yang kamu nampak pada gambar ni. Dia bagi ni. Perkataan ayatnya, murid-murid berdiri semasa apa? Biasa ni kalau dalam kelas kan, semasa apa? Semasa guru masuk ke dalam kelas. Tengok gambar yang kedua. Ni, nampak? Ni bas sekolah. Ada tulis bas sekolah dan murid-murid sedang beratur. Jadi, mereka beratur apa? Mereka beratur ketika menaiki bas sekolah. Yang ketiga, di sini ada kita semula. Ni nampak tong apa? Tong kita semula. Jadi apa? Nizam. Nizam buat apa? Nizam memasukkan sampah ke dalam tong kita semula. Gambar yang seterusnya. Ni ada budak lelaki yang sedang menyapu sampah. Kita letakkan nama dia sebagai Nizam lah ya. Ini cerita tentang Nizam. Jadi ayat yang sesuai, Nizam menyapu sampah di taman permainan. Bagus Nizam ya, rajin. Gambar seterusnya. Ini ada kotak ataupun apa? Tabung derma. Bantuan mangsa banjir. Jadi, ayat yang sesuai, Nizam memasukkan wang ke dalam tabung bantuan mangsa
banjir. Okey, jadi ini merupakan ayat penyata. Mudah saja sebab dia ada gambar. Bila ada gambar dan kita perlu bina ayat penyata. Okay, jadi kamu kena siapkan latihan sebab kita dah ada jawapan ni dan kena tulis seperti biasa dengan betul. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Bye.